Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam para penonton Next Step TV. Kita bertemu dan kali ini kita berada dalam segmen baharu atau rancangan baharu. Dan ini merupakan episod yang pertama dalam Next Step Respond. Okey, rancangan ini akan memaparkan pandangan daripada figura-figura terkenal tanah air untuk kita bawakan respon mereka tentang sesuatu isu yang muncul dalam masa yang terdekat ini. Dan pada minggu ini kita lebih berminat untuk mengambil isu yang pertama, iaitu tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam. Baik, untuk itu saya bawakan kepada anda bersama kita pada hari ini Dr. Abu Hafiz Salihuddin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dalam kesibukan Doktor masih ada peluang untuk kami bersama dengan Doktor untuk mendapatkan respon daripada Doktor tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam di dalam minda Presiden yang mengatakan kononnya kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini merupakan kerajaan luar tabi'i dan dikatakan juga memusuhi Islam dengan pemikiran dan kefahaman yang salah. Respon pertama daripada doktor tentang isu ini. Silakan. Baik, saya kira ini adalah beberapa siri tulisan yang dikeluarkan, yang diterbitkan di bawah tajuk Minda Presiden PAS. Dan kaedah dan modus operandi adalah sama. Kaedah penulisan, metod penulisannya adalah sama dengan melontarkan tuduhan itu secara umum. Jadi sebab itu saya juga secara agak konsisten memberikan pertanyaan, melontarkan kembali persoalan bahawa apa yang dimaksudkan dengan memusuhi Islam, kerana ia bukan sahaja isu berkaitan dengan kerajaan perpaduan pada hari ini, tetapi kaedah ini telah berlangsung ataupun telah digunakan oleh Tuan Badan, iaitu Presiden PAS Tuan Guru Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang semenjak daripada pertengahan ataupun awal 1980-an, iaitu memberikan gelaran kepada orang lain sebagai kurang Islam ataupun memusuhi Islam, menjadi musuh Islam dan yang lain-lain. Cuma kalau katakan beliau sebagai seorang tokoh agamawan dan juga tokoh politik yang sangat senior, bila perlu untuk menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan musuh Islam itu? Adakah kerana beliau dan juga kumpulan beliau, iaitu Perikatan Nasional Parti PAS itu gagal mendapat perkenan istana untuk membuktikan melebihi 112 kerusi itu dan gagal menjadi kerajaan di Putrajaya, bermaksud Islam itu dimusuhi, Islam itu digagalkan dan bermacam-macam naratif yang lain. Sebab itu kalau saya ingin ingatkan dan juga saya ingin menyeru dengan penuh hormat kepada Tan Sri Presiden PAS itu, beritahu apakah detail permusuhan Islam itu yang berlaku khususnya pada hari ini di dalam kerajaan perpaduan tersebut yang beliau maksudkan, kalau itu beliau benar-benar berani untuk menjelaskan. Baik. Kalau kita lihat apa yang saya baca dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS itu amat mengejutkan. Sebagai orang rakyat marhain biasa yang membacanya, agak terkejut apabila beliau yang dikenali sebagai seorang ulama mengatakan bahawa pemimpin yang ada dalam kerajaan perpaduan pada sekarang ini adalah iblis, tak layak mendapat hidayah, buta Al-Quran, salah tafsir dan sebagainya, hanya semata-mata kerana didapati bahawa kerajaan perpaduan ini bekerjasama dengan DAP yang dikatakan ialah bekerjasama dengan golongan kafir yang memusuhi Islam dan sebagainya. Komen doktor di situ pula bagaimana? Pertama, ini perkataan yang sangat berat dan sangat mendukacitakan. Sepatutnya sebagai tokoh agama, kalau ianya ada perkara-perkara yang jelas menyanggahi Islam, beliau perlu untuk secara detail menjelaskan apa dia yang bercanggah dengan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekiranya menyatakan bahawa yang kerana wujudnya DAP, tidak semua benda dalam semua parti-parti politik di mana mereka tidak sempurna yang kita perlu untuk bersetuju. Bahkan ada beberapa watak-watak dalam DAP itu sendiri. Saya sendiri merasa begitu gusar, tetapi untuk menuduh kepada DAP dan membutakan mata terhadap gerakan yang sebahagian daripada parti dalam Perikatan Nasional yang memusuhi hudud selama ini, yang tak pernah pun tarik balik terhadap isu hudud. Bahkan ada perkataan ucapan-ucapan mereka sebelum ini sangat tidak jauh beza pun ataupun tidaklah berbeza sama sekali dengan DAP. Dan kalau katakan menggunakan agama saya ataupun menyalah tafsirkan ayat Al-Quran ataupun dalil, dalam salah satu tulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang tersebut, beliau menamakan kerajaan ini ataupun kerajaan perpaduan ini dengan kumpulan-kumpulan ahzab. Ahzab itu kalau digunakan sebagai nakirah ataupun secara umum, ahzab itu maksudnya perkumpulan ataupun kesepakatan, perikatan ataupun pakatan, itu umum. Namun apa yang berlaku yang sangat
membahayakan kerana ekstremisme agama. Apabila dia menganggap kerajaan ataupun kumpulan ini sebagai ahzab, beliau mendatangkan ayat 22 dalam suratul Ahzab, yang mana ayat dalam suratul Ahzab itu, ayat 22 itu merujuk kepada kumpulan yang memusuhi Allah dan Rasul, dan sememangnya musuh Allah dan Rasul ketika zaman Nabi SAW. Dan persoalan yang ingin saya tanyakan, adakah Tuan Guru Presiden PAS ini ingin menyamakan kerajaan perpaduan ini dengan musuh Islam dalam peperangan Ahzab itu? Sekiranya beliau menyatakan ya, maka ia ada implikasi keselamatan negara kerana ekstremisme dalam isu keselamatan, bahkan juga di dalam isu agama, kerana ia telah membawa kepada bibit-bibit awal dan jelas kepada budaya takfiri, mengkafirkan. Kerana seakan-akan kerajaan ini secara mutlaknya ataupun secara umumnya adalah kumpulan yang kafir, kumpulan yang memusuhi Allah dan Rasul, seperti mana kumpulan dalam peperangan Ahzab yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saya fikir sangat-sangat bahaya dan memerlukan kepada bukan sahaja pihak keselamatan dalam negeri, bahkan kepada penerangan kerajaan untuk bergerak lebih pantas, bergerak lebih efektif bagi menafikan dan juga menumpulkan serangan-serangan yang menggunakan unsur agama dan ekstremisme agama ini, Saudara Zawabi. Baik, bercakap tentang unsur-unsur yang dibawa dalam yang sangat berbahaya dalam dunia politik ataupun pentadbiran, tadbir urus negara ini. Saya ingin mendapat sedikit respon daripada doktor tentang kenyataan daripada Presiden PAS yang mengatakan bahawa golongan muda sebenarnya sudah pun bangkit untuk memilih parti Islam untuk memerintah negara, tetapi nampaknya dikatakan bahawa usaha itu nampaknya apabila dah berjaya, ia dihalang dan dicantas oleh kerajaan yang ada pada hari ini, sehingga dia mengatakan bahawa sukar untuk mereka mentadbir kerajaan kerana apa yang dilakukan pada mereka untuk memartabatkan Islam di negeri-negeri pemerintahan mereka telah pun dihalang secara terang dan juga tersembunyi oleh kerajaan perpaduan. Saya fikir itu tidak benar, kerana tidak sampai beberapa bulan yang lalu mereka masih lagi berada dalam tampuk kuasa di peringkat kerajaan persekutuan di Putrajaya. Jadi agak canggung apabila tiba-tiba dalam jangka masa sebulan lebih ini mereka telah pun hilang kekuasaan, hilang kemampuan untuk memartabatkan Islam. Kerana saya perlu tahu, saya perlu untuk jelaskan bahawa ada kuasa-kuasa negeri yang boleh digunakan. Dan itu telah pun berlaku di negeri Kedah. Saya fikir ia satu langkah yang baik daripada sudut perspektif Islam untuk menghalang ataupun mengurangkan perjudian ke ataupun arak ke dan sebagainya. Namun ketika PAS berada dalam lebih pada 30 bulan di kerajaan persekutuan, hal tersebut tidak pun untuk dikembangkan. Contohnya, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sendiri tidak secara terbuka menolak, mengkritik ataupun memaksa Menteri Kewangan ketika itu menghentikan penambahan daripada cabutan khas 8 kali kepada 22 kali. Ia mungkin disuarakan oleh pemuda PAS ataupun pemimpin-pemimpin PAS di peringkat menengah yang lain. Tapi daripada mulut Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang itu tidak muncul. Bahkan saya lihat kalau daripada sudut politik dan juga sejarah politik itu sendiri yang selalu dikaitkan dengan agama, ada perkara-perkara yang saya tidak pasti apa yang sebenarnya berlaku kepada Tan Sri Presiden PAS ini, seakan-akan beliau gagal menggarap ataupun memahami faktanya. Beliau ada sebutkan tentang konsep federalism, kalau berbalik kepada soalan saudara Zawazi sebentar tadi, konsep federalism dan negara yang diamalkan di negara barat yang menjadi rujukan mereka. Beliau telah menjadi ahli parlimen semenjak 1990, bermaksud lebih daripada 30 tahun, dan beliau bersumpah jawatan sebagai ahli parlimen untuk mempertahankan perlembagaan. Sememangnya wujud pengasingan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan juga ada list bersama, dan itu ada disebutkan senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. Memang ada had-had kuasa negeri dan juga persekutuan, dan juga persekutuan tidak mempunyai kuasa mutlak di peringkat negeri. Dan ini selalu digunakan kononnya fakta-fakta sejarah yang disebutkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS sebagai contoh. Beliau selalu mengungkit tentang masyumi di Indonesia, kan? Ataupun parti-parti Islam yang diharamkan. Cuma ketika mana saya baca hal tersebut semalam secara sepintas lalu, saya fikir ini satu tuduhan yang sangat simplistik. Kerana masyumi di Indonesia, kalau sesiapa yang mahu selepas daripada ini membuat sedikit pembacaan lanjut terhadap penubuhan masyumi ketika zaman Jepun mentadbir ataupun menjajah Indonesia sementara, dan kemudian sehinggalah kepada pembubarannya sekitar tahun 1960-an itu, bukan hanya kerana
permusuhan antara Islam itu. Okey, kononnya permusuhan kerajaan ketika itu, iaitu Presiden Soekarno dengan Muhammad Nasir sebagai antara watak utama di dalam Parti Masyumi itu. Tetapi kerana wujudnya PRRI ataupun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang mana sebahagian kawasan provinsi di Indonesia itu ingin mendapatkan kuasa autonomi, maka pemberontakan yang dianggap sebagai pemberontakan di kawasan-kawasan daerah-daerah tertentu dan provinsi itu menyebabkan serangan balas balik daripada kerajaan dengan mengharamkan Parti Masyumi. Dan yang lebih penting, semua daripada kita tahu Parti Masyumi inilah parti Islam di Indonesia dahulu. Dan antara elemen-elemen ormas ataupun organisasi masyarakat yang bergabung di dalam Masyumi itu ada dua ormas yang terbesar di Indonesia, iaitu Nahdlatul Ulama ataupun NU, ataupun Muhammad, dan juga yang kedua Muhammadiyah. Dan yang gagal untuk diletakkan fakta itu bersama oleh Tuan Guru Presiden PAS adalah pada tahun 1952 ataupun lebih tepat 5 April 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri daripada Masyumi. Dan itu menyebabkan ada unsur pelemahan terhadap Masyumi itu tersebut. Bahkan menjelang 1960, Muhammadiyah juga menarik keahlian di dalam Masyumi. Jadi untuk menyatakan pihak yang lain ataupun ada pihak lain untuk melemahkan, kita perlu berlaku adil. Lihatlah secara dalam konteks yang besar, ia bukan saja permusuhan pihak kerajaan dengan parti Islam tersebut, dengan kita menghormati sejarah parti-parti politik itu di Indonesia, tetapi antara salah satu juga yang saya suka untuk ni adalah perebutan jawatan Menteri Agama ketika itu. Walaupun Muhammad Nasir dilantik selepas daripada kemerdekaan mereka itu menjadi Menteri Penerangan dan kemudian Perdana Menterinya, dan berlaku clash antara beliau dengan Presiden Soekarno, tapi untuk secara simplistik beliau sebutkan kemenangan Parti Islam Masyumi di Indonesia bersama kelompok Islam yang bersatu berjaya menubuhkan kerajaan pada 1955, dijatuhkan kerajaannya dan diharamkan partinya pada 1960. Ini very simplistic, sangat-sangat bermudah-mudahan dalam membuat conclusion, kesimpulan, sedangkan ia tidak semudah itu. Dan bagi saya ini adalah pelencongan fakta, pelencongan ilmu yang cuba dilakukan oleh Presiden PAS sehingga menyebabkan orang lain dituduh sebagai kurang Islamik, bahkan seakan-akan ingin menyatakan orang lain yang berseberangan, khususnya merujuk kepada kerajaan perpaduan pada hari ini, sebagai musuh Islam ataupun musuh kepada umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, bercakap tentang untuk akhirnya doktor, respon doktor perkembangan tentang dikatakan bahawa pelencongan fakta dan juga ilmu melalui kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Pandangan doktor sendiri, respon doktor untuk golongan-golongan ataupun pihak-pihak berkuasa yang berwajib pada ketika ini. Saya secara jujurnya mengatakan bahawa tentunya Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama perlu peka lebih proaktif dalam memastikan bahawa tiada figura-figura politik yang mengeluarkan kenyataan yang melampau, apatah lagi kalau sampai ke tahap mentakfirikan orang lain, dan saya lihat itu merupakan sesuatu yang wajar untuk saya suarakan di sini, atau bagaimana doktor? Okey, baik. Saya fikir ada dua keadaan yang perlu berjalan seiring. Baik. Kerana penggunaan hukum ataupun penggunaan perundang-undangan dalam jalur undang-undang itu penting. Namun untuk menggunakan undang-undang sahaja tanpa memberikan penjelasan yang utuh, yang jelas, yang terperinci melalui media-media kerajaan ini juga memerlukan kepada keseimbangan di antaranya. Sebab itu Jabatan Agama ataupun pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama dan juga Kementerian Penerangan itu perlu untuk menggunakan media-media kerajaan bukan sebagai untuk merendah-rendahkan, tapi memberikan penjelasan. First, fasa pertama memberikan penjelasan, menjawab kembali. Dan sekiranya jawapan itu telah pun kita anggap dia sebagai tuntas, menyeluruh, memanggil tokoh-tokoh yang berbagai daripada latar yang berbagai, mengambil pandangan-pandangan keselamatan, pandangan agama, saya kira selepas daripada itu pentas untuk berdebat, pentas untuk berdialog, pentas untuk mempertemukan empat mata dengan tuan badannya yang selalu melontarkan unsur-unsur takfiri. Saya tidak kata dia takfiri secara jelas, saya kata unsur-unsur takfiri itu supaya apa yang berlaku dahulu sehingga kepada salat dua imam, tidak makan sembelihan, tidak sah untuk perkahwinan ini tidak berulang lagi. Kerana kita tahu ia adalah satu gelombang global
berkaitan dengan ekstremisme agama dan bangsa ini, berlaku di US, berlaku di UK, sampailah kepada berlaku even di negeri seberang kita di Indonesia, bahkan berlaku di Malaysia. Jadi kalau ianya tidak untuk dihadapi dengan lebih cermat daripada jalur hukum perundang-undangan dan juga jalur penjelasan penerangan secara jelas, saya fikir itu akan menyebabkan keadaan lebih teruk. Ia perlu beriringan. Ia tak boleh hanya penjelasan tanpa hukum ataupun hukum tanpa sebarang penjelasan. Ia perlu beriringan dan proaktif, dan ia mesti dilakukan sesegera mungkin. Kerana bagi saya sudah agak lewat apabila penjelasan ini kita bercakap tentang politik, kita bercakap tentang isu ekonomi di RTM, di media-media kerajaan, tapi kita belum lagi secara agresif dan proaktif bercakap tentang unsur ini, kerana menjelang kita akan mendekati dengan pilihan raya negeri ini. Sebab saya tahu yang ini seperti pandangan jujur peribadi saya, seperti didesain bagi menghadapi PRU ataupun PRN negeri, raya negeri, yang ada lagi 6 negeri yang belum menjalankan pilihan raya. Kalau kerajaan ini ingin melihat kepada kestabilan ataupun daripada sudut politiknya ingin melihat kepada survivalnya, sebab itu kalau masih lagi gagal bergerak dalam bulan ini, Januari 2023, saya fikir mungkin keputusannya akan berbeza, dan tidak bolehlah untuk kata kami terkejut dengan keputusan PRN tersebut, kerana ianya telah pun diperingatkan lebih awal. Baik, terima kasih Doktor untuk respon pada minggu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kami di Next Step. Ada masa insya-Allah kami akan hubungi Doktor lagi untuk respon isu-isu seterusnya. Baik, demikian tadi para penonton respon yang diberikan oleh figura ilmuwan di Malaysia yang merupakan Dr. Abu Hafiz Salahuddin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita jumpa lagi Doktor pada masa akan datang. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.